Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Anda yang sedang mengikuti perkongsian ini. Saya Cikgu Hanita binti Laja Harun merupakan seorang guru cemerlang sejarah yang kini sedang berkhidmat di SMK Perempuan Dikas Kota Kinabalu. Pada hari ini saya akan kongsikan kepada Anda satu pendekatan yang saya gunakan dalam pengajaran mata pelajaran sejarah yang saya namakan sebagai honey true match. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan honey true match ni? Jadi honey true match ni merupakan kad permainan yang melibatkan aktiviti suai padan, iaitu murid membuat suai padan berkaitan dengan perjuangan tokoh-tokoh, pemimpin, tempatan dan beberapa tajuk lain ya yang hampir sama seperti tajuk ini, iaitu melibatkan ramai tokoh ya. Jadi, gambar-gambar tokoh yang berkaitan ni telah dilukis dan dicetak ya. Asalnya saya hanya ambil gambar daripada Google ya, sumber Google, tetapi disebabkan keperluan inovasi yang memerlukan originality untuk setiap produk yang kita hasilkan, maka saya telah lukis dan juga cetak kad ini. Kemudian menggunakan maklumat-maklumat yang ada di dalam buku teks itu, saya susun semula sehingga jadilah seperti yang tertera di dalam screen ini ya. Jadi satu set honey true match ni yang sesuai digunakan untuk satu bilik darjah yang mengandungi 6 hingga 7 kumpulan atau 35 hingga 40 orang murid mengandungi 7 set kecil ya, 7 set kecil yang mana dalam 7 set kecil tu ada 10 tokoh ya yang mana boleh digunakan secara individu, berpasangan ataupun secara berkumpulan yang lebih ramai lah 5 hingga 6 orang satu kumpulan ya. Dan setiap set kecil ini dihasilkan dalam warna yang berbeza-beza. Kerana berdasarkan pengalaman apabila saya menggunakan satu warna saja iaitu warna putih, apabila tercampur agak sukar bagi guru untuk mengasingkan dan menyusun kad ini ya. Jadi apabila dia terdiri daripada setiap set kecil itu terdiri daripada warna yang berbeza, maka mudah bagi kita untuk mengasingkan selepas diguna jika berlaku kad yang tercampur ya. Baiklah. Seterusnya, setiap tokoh dalam satu set yang kecil itu melibatkan gambar ya, seperti yang ini. Gambar tokoh tersebut dilukis. Kemudian ada maklumat yang berkaitan dengan nama tokoh, tahun bila tokoh tersebut berjuang, mengandungi sebab-sebab dan juga perkembangan peristiwa ya perjuangan tokoh tersebut ya. Oke, seterusnya kita lihat di sini contoh ya di dalam buku teks tingkatan 3 murid-murid ini dia belajar ada ramai tokoh sini, banyak tokoh. Jadi topik ini saya dapati murid sukar mengingat dan menguasai ya sebab dia agak luas dan ramai tokoh ya dan sebab-sebab yang banyak dan berbeza ya. Jadi murid ni kadang keliru tokoh contohnya Datuk Maharaja Lela ni sebab-sebab dia ABC. Kemudian tokoh contohnya Syarif Masahur ni sebab dia ABC ataupun sebab-sebab A ni tokoh yang mana satu. Jadi murid agak keliru ya. Jadi kemudian dari segi perkembangan peristiwa semua tokoh ni pun berbeza. Jadi sukar bagi murid untuk mengingat dan memahami ya. Jadi kesannya jawapan murid ketika menjawab soalan ujian dan peperiksaan ni bercampur aduk. Jadi kita ingin membuat penyelesaian lah bagaimana topik ini lebih mudah dikuasai oleh murid ya. Dan kalau kita lihat di sini ini adalah ujian pra yang saya jalankan yang melibatkan seramai 47 orang murid dan daripada 47 orang murid tu hanya 28 orang murid yang lulus, 19 orang murid gagal dengan grade purata mata pelajaran hanyalah 7,68. Jadi agak rendah lah ya. Jadi ini adalah saya ambil screenshot daripada buku teks yang mana topik ini akan melibatkan murid untuk membaca 8 muka surat, 8 halaman yang agak detail. Jadi memang agak banyak dan sukar untuk dikuasai oleh murid ya. Tambahan pula masa pengajaran dan pembelajaran sejarah hanyalah 3 masa dalam seminggu ya dengan silibus yang begitu luas ya. Dan kalau kita lihat di sini ini adalah pendekatan saya sebelum menggunakan True Match. Kerana disebabkan dia topik yang agak luas melibatkan ramai tokoh, saya menggunakan pendekatan saya membuat persembahan PowerPoint dan murid mendengar diikuti dengan sesi soal jawab. Tetapi situasi ini kalau kita lihat secara jelas ya murid kaku ya komunikasi sehala ya situasi agak membosankan dan
murid tidak banyak melakukan aktiviti yang membolehkan mereka melalui satu situasi pembelajaran yang bermakna untuk menguasai untuk menguasai isi pelajaran ya. Jadi antara objektif ataupun tujuan saya menghasilkan true matching sudah tentulah saya mau memastikan murid dapat meningkatkan penguasaan mereka. Jadi dengan ini boleh mengatasi kekeliruan mereka ya. Kemudian membolehkan murid melalui satu situasi pembelajaran yang bermakna ya, yang mana mereka aktif berkomunikasi, bekerja sama, menyelesaikan tugasan yang diberi dan memahami isi pelajaran dengan baik. Dan yang penting juga sebagai seorang guru sejarah yang sering bersama-sama guru sejarah yang lain, yang mana saya mendengar keluhan guru kita kekurangan alat bantu mengajar, sukar untuk mengajar topik sebegini, maka saya menghasilkan bahan ini untuk memudahkan guru, pengajaran guru dan juga pembelajaran murid ya. Oleh itu pada mulanya apabila saya berdepan dengan isu ini saya coba atasi dengan eh, apa memikir pendekatan ini tetapi saya tidak ada bahan tuh terutama gambar-gambar tuh kan. Jadi saya Google sajalah dan kemudian laminate kemudian potong-potong jadikan dia sebagai cut untuk dipadankan oleh murid. Tapi selepas itu saya mantapkan dia jadilah dia seperti ini ya yang boleh dipasarkan dan sebenarnya memang sudah dipasarkan. Nah ya, em, yang lebih penting aplikasi di Bilik Daja kalau kita lihat di sini pada sesi permulaan murid dia akan susun semua gambar toko. Kemudian dia akan match daripada gambar-gambar tuh siapa nama toko tuh. Dia akan cari kat nama tuh dan padankan. Kemudian dia akan tengok sebab tuh ya dan juga perkembangan peristiwa yang mana berkaitan dengan toko yang mereka sedang belajar. Jadi di sini kita boleh laksanakan aktiviti ini mengikut tahap murid. Kita boleh bagi murid itu membuat rujukan buku teks. Kalau sekolah cikgu membenarkan murid belajar di bilik ICT, mungkin dia boleh Google dan sebagainya untuk membolehkan dia meneroka maklumat, mengetahui dan memahami topik ini, kemudian membuat padanan yang betul ya. Kemudian dalam perkembangan seterusnya, setelah murid membuat padanan, kemudian mereka menyemak jawaban berdasarkan skema yang diberikan. Murid-murid ini diberi peluang untuk membaca, menguasai, dan memahami karena mereka akan membuat penerangan dalam kumpulan. Contohnya kalau dalam satu kumpulan nih ada 10 tokoh ya. Jadi setiap murid dalam kumpulan yang 5 orang nih dia akan kuasai 2 orang tokoh, 2 tokoh ya, 2 maklumat, maklumat 2 tokoh. Jadi selepas diberikan masa untuk membaca, memahami, menguasai, murid akan membuat penerangan seperti ini di dalam kumpulan masing-masing. Jadi murid yang membuat penerangan dia akan berdiri dah. Jadi yang lain ini dia akan mendengar. Jadi pada akhirnya semua murid akan membuat penerangan dalam kumpulan tuh dan mereka boleh mempelajari menguasai topik ini dalam masa yang lebih singkat. Ya, tapi kalau kita lihat cara pembelajaran dia, guru hanya sebagai pemuda cara yang memantau, tetapi murid yang menyusun, meneroka, membaca, ya, menerangkan dan membolehkan mereka menguasai kandungan mata pelajaran itu sendiri. Kemudian barulah kita teruskan dengan aktiviti-aktiviti yang melibatkan murid berpikir dengan lebih mendalam tentang topik yang mereka telah pelajari, yaitu menjawab soalan-soalan kemahiran berpikir, ya, seperti menganalisis, menilai tentang perjuangan tokoh. Kemudian barulah disusuli dengan aktiviti pembentangan. Jadi kita dapat lihat ya, bagaimana inovasi ini mampu bukan saja menyelesaikan penguasaan murid, tetapi mewujudkan satu situasi pembelajaran yang mana murid itu berfokuskan bahan itu sendiri, ya, berpusatkan bahan yang membolehkan murid melalui satu sesi pembelajaran yang bukan saja seronok tapi bermakna untuk membolehkan mereka menguasai topik ini dengan baik, ya. Kemudian impact dia sudah tentulah pencapaian murid selepas ujian pasca tuh kita dapati di sini grade purata mata pelajaran tuh meningkat daripada 7,68 kepada 2,09. Ini menunjukkan penguasaan murid berada pada tahap yang baik dan tiada murid yang gagal berbanding sebelum ini 19 orang murid gagal. Dan seperti yang kita dapat lihat di gambar tadi, murid fokus dan juga berpusatkan murid dan berpusatkan bahan sepanjang sesi ya.
Dan maklum balas murid ya, keseluruhan murid ini setuju dan sangat setuju bahwa pendekatan to match ini satu pembelajaran yang menyeronokkan dan membolehkan mereka menguasai isi pelajaran dan bersetuju sekiranya pendekatan ini diteruskan untuk topik-topik yang lain ya. Nah, jadi dengan itu saya telah menghasilkanlah ya true match ini bagi topik-topik yang sesuai ya dan juga mempunyai isu yang sama seperti set yang pertama tadi ya. Dan kemudian saya telah kongsikan secara meluas di peringkat negeri kebangsaan dan antarabangsa dalam kalangan guru-guru ya, khususnya macam contoh yang ini seminar guru sejarah kebangsaan anjuran Universiti Malaysia Kuala Lumpur. Saya kongsikan dalam kalangan guru-guru sejarah dari seluruh negara ya. Kemudian diaplikasikan. Nah, ini yang lebih penting ya, sudah diaplikasikan di beberapa sekolah di seluruh negeri Sabah dan juga di beberapa negeri yang lainnya. Dan disebabkan keberkesanan produk ini atau pendekatan ini, maka pada akhirnya dalam pertandingan-pertandingan inovasi, produk ini mendapat beberapa kejayaan ya, yang sangat membanggakan. Dan yang lebih penting juga disebabkan saya mendengar keluhan-keluhan guru yang kekurangan bahan, sukar mencari bahan, maka dalam buku yang kami tulis dalam buku iPro ini saya muatkan soft copy bahan ini. Jadi guru-guru hanya hanya perlu scan saja, kemudian nanti boleh cetak dan boleh gunting dan juga jadikan dia cut yang mungkin lebih apa nih laminate supaya dia menjadi cut yang lebih tahan dan cikgu-cikgu boleh guna terus di dalam apa nih proses pengajaran dan pembelajaran. Percuma sahaja ya cikgu boleh dapat dari buku-buku terbitan iPro ini ya. Dan saya kongsikan juga pendekatan ini dalam buku PAK 21 yang saya tulis supaya guru-guru lebih mudah memahami tentang konsep keseluruhan True Match ini dan bukan saja boleh difahami digunakan oleh guru sejarah juga oleh guru-guru mata pelajaran lain. So kalau di sekolah saya sendiri pendekatan ini sudah digunakan oleh mata pelajaran RBT, bahasa Melayu dan juga bahasa Inggris ya. Dan True Match ini saya gunakan juga saya modifikasi saya sesuaikan dengan aktiviti dalam Persatuan Sejarah dan saya tulis dan terbitkan dalam modul co-curriculum Persatuan Sejarah dan juga dikongsikan dalam kalangan guru-guru sejarah. Dengan itu, sebagai rumusan, penyediaan bahan dan perancangan aktiviti yang sesuai mampu memberi peluang kepada murid melalui satu sesi pembelajaran yang bermakna untuk menguasai isi dan juga menguasai kemahiran. Contohnya kalau dalam mata pelajaran sejarah ini tentulah kemahiran pemikiran sejarah dan juga kemahiran berpikir aras tinggi ya. Oleh itu, cadangan saya, guru perlu lebih banyak mendalami isu-isu dalam pengajaran dan pembelajaran sejarah agar berkeupayaan menghasilkan lebih banyak bahan ataupun pendekatan yang berkesan khususnya bagi topik-topik yang sukar dikuasai oleh murid supaya tidak berat bagi mereka untuk mempelajari sejarah, malah yang lebih penting mereka akan berminat dan seronok belajar sejarah. Dan saya akhiri dengan kata-kata oleh mendiang Profesor Emeritus Tan Sri Kee Kim yang menyatakan pembelajaran sejarah boleh jadi menarik jika guru menyediakan program pedagogi yang sesuai. Dengan itu, sekian. Terima kasih.